Tapi kau datang PD, kau tak komplain pula. Kau komplain bilik. Kenapa bilik kita kat sini ya? Jauh dari lift. Kan? Samsul Ubat tak dapat bilik pun walaupun dia ada slot sini. Ni contoh lah. Pernah tak kau fikir aku perlu bilik ke tak? Pernah taknya? Tak ada orang tanya pun. Kata kebajikan. Ni contoh lah kan. Contoh kan. Tak ada lah. Saya syukur dia jemput sebenarnya. Syukur. Tak. Maksud dia, kalau kita tengok kan, dalam bekerja kita pagi, petang, malam, penat ni, sebenarnya Allah bagi satu jalan. Apa dia? Allah Ta'ala bagi konsep ibadah pada kita. Ibadah ada dua. Satu ibadah khusus, satu ibadah umum. Ibadah khusus kita tahu solat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Tak ada CEO lain. Dia subuh 3 rakaat. Dia tak sama macam kita. Tak ada, sama. Semua sama. Khusus sama. Cara semayang mana? Pukul berapa? Oh, sebab dia CEO, dia boleh. Subuh dia lewat sikit, pukul 9 pagi, tak ada hal. Tak, tetap masa dia sama. Kan, cara semayang, kan, metod dia punya kaedah dia. Zakat khusus. Kita puasa, terbit fajar sampai terbenam matahari. Sama. Sebab kan dia CEO, dia lain weh. Dia puasa tak sama macam kita. Dia seminggu dah tak buka tu. Tak ada. Tak dapat macam tu dah. Sama. Tetapi yang kita nak ceritakan hari ini adalah ibadah umum. Itulah tugas yang kita buat. Boleh jadi ibadah umum, terserah pada kita. Apa maksud ibadah umum? Ibadah umum ini Allah Ta'ala bagi guideline dia, yang mana Nabi sebut pertama, Allah sangat suka hambanya kalau membuat satu amal pekerjaan diperbuat dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Makna bukan cincai-cincai nak jadi ibadah ni. Allah sangat suka buat sesuatu baik, teliti dan sempurna. Tapi berapa banyak orang dekat Malaysia ni, orang Melayu macam tu lah. Kerja Melayu biasalah. Tu terang cakap, kalau kita buat rumah panggil kontraktor binaan, kalau kita bagi orang Melayu, kita memang kan kecewa. Betul tak? Sebenarnya itu bukan kerja orang Islam, itu kerja orang Melayu. Nampak? Kalau dia betul Islam, dia bawa masuk Islam, dia akan jaga betul-betul. Nabi pun buat yang terbaik. Kalau betul lah tak terbaik Islam, takkanlah Abdul Rahman bin Auf boleh kaya-raya dengan berniaga. Abdul Rahman bin Auf tak tipu pun. Abdul Rahman bin Auf, bayangkan sehelai sepinggang daripada Mekah ke Madinah, sampai ke Yathrib, bagi bini tak nak, bagi duit tak nak, bagi tanah tak nak. Bagiku, kau tunjuk aku jalan pergi ke pasar, aku nak berniaga, dia kata. Masa tu dekat tangan dia ada apa? Cuma ada minyak dan keju. Dia berniaga cukup hebat. Dia berniaga, bayangkan dia jual unta, dia beli unta harga dia 1000 dinar, dia jual balik 1000 dinar. Wah, macam mana tu? Macam mana Abdul Rahman bin Auf boleh berniaga macam tu? Soalan ni kita akan tanya apa dia? Mana untung dia? Rupa-rupanya dia ambil untung dekat harga tali unta tu. Dia jual harga tali unta tu 1 atau 2 dinar dia jual. Jadi ada warna biru, ada warna merah, warna kuning. Jadi makna kata Abdul Rahman bin Auf, Islam dah lama perkenalkan sistem volume tu dah. Jadi orang semua berurusan dengan dia sebab dia tak menipu, tak ada riba, tak ada apa, tak tipu, tak ada apa. Dan dia kaya raya. Bayangkan kekayaan dia, dikatakan lebih 370 juta waktu dia meninggal dunia. 300. Dan waktu Abdul Rahman bin Auf hidup, bila Nabi wafat, dia boleh jaga, siapkan apa, dia manage untuk ada 2 bodyguard untuk jaga setiap isteri-isteri Nabi. Pergi ke pasar ada 2 orang ikut. Dia bayar gaji. Mangsa perang Badar, kan, makna keluarga yang terbabit dengan perang Badar, keluarga masing-masing dapat 400,000 duit kita hari ni. Setiap satu keluarga dia manage bagi. Bayangkan. Makna kata kekayaan dia ni tu sebab Abdul Rahman bin Auf antara sahabat Nabi yang confirm syurga, tapi paling lambat sekali masuk syurga sebab harta dia banyak kena tanya. Maknanya nak bagi tahu, bila buat sesuatu tu buat dengan betul-betul. Bukan buat cincai-cincai. Kerja government, biasalah government. Tak, itu tolak tepi dah. Itu cakap orang. Bila kita buat yang terbaik berdasarkan bidang kuasa kita. Buat kerja kita betul-betul. Lagi satu, jangan pedulikan orang cakap, ni semua ni lah, ini semua ni, memang utamakan orang ni lah, orang ni. Siapa sangka? Banjir pun luar jangka. Tak ada siapa kita sangkakan yang menetasnya dekat Terengganu, Kelantan dan Pahang. Tak sangka pula kat Selangor bertelur dulu.
Dan di Selangor bertolak taruk juga ada yang mati. Dan dia punya banyak cekadak tu kan. Ui, maki hamun. Mana bantuan kerajaan? Mana? Di Pahang, di Montakap tu air mati tu 3 hari. Lek ada. Di Kelantan sampai Bumbung. Lek ada. Bukanlah kita ambil ringan. Tak, dia kena faham yang tak ada siapa menjangka dan tak siapa menduga. Jadi benda ni kita kena sabar. Sebab bila orang kutuk kita, bukannya gugur telinga kau sampai cuping kau hilang. Orang cakap itu dah biasa. Tapi kita kena sabar. Sebab saya dulu pun sebahagian pada tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah jadi pengarah undang-undang dan penguasaan, legal advisor. Orang cakap macam-macam. Orang tohmah macam-macam. Ini mesti makan rasuah ni. Ini mesti ada ni. Itu biasa. Orang nak cakap, dia ada cakap. Tapi kita tahu kita kat mana. Bila Hari Raya Cina dah sampai, jangan kau sibuk tanya ada tak limau tahun ni. Kan? Apa masalah kau nak minta limau kat Cina tu? Kan? Sia dia lah tanya, tahun ni tak ada limau ke? Kan? Saya marah masa saya dulu. Saya ambil tindakan dulu. Tak ada dah. Kau nak beli limau, kau beli tepi jalan. Lambat tak laku limau atau kau sibuk minta pula free. Apa pasal? Jangan letakkan maruah kita senipis kulit limau. Kan? Lagi satu lagi, kalau kita tengok pantun orang dulu-dulu, dia cakap bawa bakul berisi limau, sangat borek payah nak jinjing, biar mati ditangkap limau daripada mati digigit anjing. Makna kata mati tu biar ada maruah lah dalam kita bekerja bersungguh-sungguh. Mana kena tangkap rimau steady lah, mati kena tangkap rimau steady lah. 7 keturunan tak habis cerita. Atuk kau dulu mati bergumpal dengan rimau, ini kena gigit anjing mengelupu-ngelupu mati pun bondo. Itulah maksud dia kan? Iya. Tu sebab kita ni sentiasa kena memperkasakan diri kita, kena upgrade pengetahuan kita, kena update. Sekarang ni tiba-tiba kita online, semua orang kena pandai Zoom, semua kena pandai Google Meet, semua orang kena tahu pasal StreamYard, kena tahu pasal vMix, kena pandai semua benda lah. Saya sendiri pun kena pandai pasang sendiri tiang ni. Pada sekali tu saya pasang tiang, saya tekan on, saya berlari, Assalamualaikum, apa khabar semua, tutang-tutang. 2 jam aku ceramah, kamera tak on. Bayangkan tu, Kementerian Pelajaran Putrajaya, dia pulang gua-gua. Apa tak start-start ni, apa tak start-start ni. Kawan tu telefon, itulah telefon live, itulah telefon orang call. Kita tak pandai lagi masa tu. Kan? Ambil lah pengajaran, petang tu ulanglah balik semula. Masa petang tu dah tak sama semangat motivasi tu dah. Dah macam pengumuman nak puasa. Maka dengan ini kan? Tapi itu dia perubahan yang kita nak buat tu dia. Tengok balik dalam kerja kita ni sebagai satu ibadah. Macam mana? Ada 3 pencirian kerja sebagai satu ibadah. Pertama, mestilah perkara yang baik. Kedua, diizinkan oleh Allah. Ketiga, niat kerana Allah dapat pahala ibadah. 3 ni. Benda baik, diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah dapat pahala ibadah. Contoh, saya dengan abang ni sama nama? Akmal dengan Riz. Saya Akmal dengan Riz. Kami bertiga tubuhkan satu persatuan nak bantu ibu-ibu tunggal seluruh negara. Kami bantu ibu tunggal lah. Nak yatim pun tak tolong dah. Ibu tunggal je. Kami bantu ibu-ibu tunggal. Kita ada keahlian lebih kurang dalam 50 orang macam tu. Kami bertiga tubuhkan dengan namanya PLP, Pertubuhan Lelaki Prihatin. Kami pergi beramai-ramai, pergi hantar bantuan rumah ibu tunggal, satu ibu tunggal kita hantar. Tetapi tiba-tiba sampai pada satu rumah ibu tunggal, Akmal beritahu Riz, Ustaz, rumah yang last ni you all tak payah pergi, saya cover. Kami pun bincang, apa hal? Rupa-rupanya ibu tunggal yang last tu bukan kaleng-kaleng. Mukanya sikit-sikit macam Luna Maya dengan Maya Karin. Patut dia tak bagi kita pergi, Riz. Jadi, betul ke tak betul? Tak betul, kaedahnya tak betul. Mendatangkan fitnah pun tak boleh. Robin Hood contohnya. Dia nak tolong orang susah, betul tak? Benar baik. Katalah dia niat kerana Allah, katalah dia Islam, dia niat kerana Allah. Bagus. Tapi, cara dia mencuri daripada orang kaya, itu tak betul. Walaupun niat dia baik. Dalam Islam, matlamat tak menghalalkan cara. Aku ambil ni dokumen ni, aku ambil kertas A4 dekat pejabat, buat balik bagi anak nak conteng, buat minta-minta. Walaupun niat dia baik untuk anak belajar, kertas tu biasanya terbuang, itu bukan hak kita. Tak boleh. Dia takkan dapat nilai ibadah. Dia mesti betul-betul. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Datang kerja pagi-pagi.
Kita punch card, crab, macam ni lah, touch screen, macam ni, thumbprint. Kan tak ada lagi dah kan, punch card yang ni tak ada lagi dah kan. Ada lagi ke punch card tu? Tak ada kan. Thumbprint ataupun touch card lah kan. Kita pun masuk pukul 8 pagi, kadang-kadang tak kerja lagi. Dia berbincang sama kawan dia, episod drama malam tadi. Tentang apa drama yang baru ni? Yang si siapa? Intan Najwa tu dah habis dah. Lepas tu apa? Alah kan mak aku 7 tu lah. Alah ngada lah orang perempuan buat tak tahu pula, menyampah lah aku Apa dah? Apa dah? Syakira. Mana dia tengok lah. Okay, maknanya okey, Syakira aku 7 tu kan. Okey, dia pun tengok drama dia. Kau tengok tak malam tu? Menyampah aku, geram aku. Jantan macam mana tu, geram, menyampah aku. 8 tak start kerja lagi. Bincang episod drama malam tadi. Sampailah pukul 8.30, 8.45 baru nak start kerja. Ui, kan pukul 9 nak minum kat mana? Dah bincang nak minum kat mana. Lepas tu pukul 9 pergi minum. Dia ikut halakah dia. Untuk makluman Puan Nordina, dia ada grup dia sendiri. Dan ketua kumpulan bergantung pada siapa yang bawa kereta. Dia akan bawa pergi tempat minum. Hari ni nak minum kat mana? Ikut je. Tahulah aku, ikut je lah. Tahu je tempat mana nak buat minum. Kemudian pukul 9, 10, pukul 10 lebih baru balik pejabat, sampai kat lobby tersempak pula dengan orang kampung. Lah, kau kerja sini ke? Dah lama dah kerja sini. Jom minum lah. Aku lepas minum. Gangan lah kau. Minum lagi, minum. Tengah hari pukul 12. Ya Allah, nak pergi jemput anak balik sekolah. Baru masuk pejabat nak pergi jemput anak balik sekolah. Kenapa lah? Tak boleh tunggu satu. Suami tak ada. Kena pergi jemput anak ni. Aduh, ganti jam. Pukul 2 tak balik pejabat lagi. 2.30 baru sampai. Teruklah jam tadi. Tak tahu kenapa. Masalah orang tanya pun tidak. Dan pukul 2.30 tu sebab tension. Okey, petang ni nak minum kat mana? Minum lagi petang tu. Kali ni tak nak minum kat sana. Kita bungkus bawa balik. Pergi sana pilih ni, tak. Sampai kat pejabat dah 3.45. Baru buat kerja sikit, tengok jam. Wih geng, dah pukul 4 kan. Sekarang ni kerja tak rasa, tiba-tiba dah pukul 4. Bukan kau kerja tak rasa, kau memang tak kerja masalahnya. Faham tak? Dah, ini isu dia. Saya dah cek dah dekat semua tempat kecuali Yayasan Kebajikan Negara je tak berlaku. Ni benda tempat lain. Tergamak kau tepuk tangan, sabarlah. Aku sini tadi tu kau tahu. Tapi tak apalah, kalau dia tepuk tangan tu makna memang dia tak sedar, memang aku ngenakan dia lah. Baguslah tu. Jadi makna kata dalam hidup kita ni kita kena faham. Itu antara benda-benda yang kita tak perasan. Tu belum cerita lagi dekat apa? Dekat pejabat kita menghabiskan masa dengan chatting. Kita habis tengok WhatsApp kita. Kita layan grup-grup WhatsApp kita yang banyak. Nak pula dia dulu anak askar dengan anak polis. Menjang transfer, bapak ada transfer, dia pun tukar sekolah. Banyak grup alumni sekolah ada. Semua grup nak dilayannya. Tengok Facebook. Lepas tu sibuk tengok berapa like hari ni. Aku tak tahu apa yang kau gambar benar dengan like, terutama orang perempuan. Paling aku tak faham. Kenapa kau mesti update setiap benda yang kau buat dekat Podison yang pesal? Apa yang kau masalah sangat kalau orang tak tahu kau buat apa? Kenapa? Lepas tu kau marah lelaki kau ni. Hari ni tak ada pun gambar sama. Apa masalah? Biar aku bersuara bagi pihak lelaki. Orang semua bergambar. Kita tak ada pun gambar family kita. Apa masalah kau cakap? Lelaki yang gelak macam ya je. Nak makan malam tadi. Nak tidur. Saya nak tanya. Orang perempuan, bahagia letak kat mana? Bahagia letak kat mana? Orang perempuan, orang lelaki nanti lu. Sekejap lagi aku tanya kau. Tak, orang perempuan. Bahagia letak kat mana? Kat mana orang perempuan? Kau pasal kau fikir pula aku tanya kau ni. Bahagia letak kat mana? Hati. Okay. Orang lelaki. Bahagia letak kat mana? Apa dia? Isteri nombor 2. Isteri nombor 2. Orang rumah abang berapa? Baru satu cerita bukan main lagi. Orang rumah ni mana? Orang rumah dia? Mana orang rumah dia? Tak ada, patutlah dia berani cakap. Kan? Tak adalah. Dia kadang orang lelaki ni dia memang macam tu. Dia sampai cakap, beras kita beli, come on.
Tapi bila cakap beras kita beli, orang perempuan jawab apa? Tak. Puan Nordina dia jawab, tapi kita masak tu okey-okey tu. Ada memanglah beras dia beli, tapi duit saya bagi lagi teruk. Kan? Kadang-kadang sampai bini pun tanggung cover benda lain dalam rumah tangga. Macam mana? Kalau orang lelaki kau boleh bayar semua urusan dalam rumah, kemudian kau cerita pasal kahwin baru betul. Masa tu orang perempuan pun tak ada komplain. Betul tak? Aku nak confirm dengan jawapan dia orang. Lelaki boleh bayar semua, kereta bini semua dia bayar, hal rumah tangga. Orang perempuan tak keluar 1 sen pun. Kita siap bagi dia 2,000 sebulan. Masa tu kau nak kahwin lah. Betul tak? Tak, dia kalau kata tak juga kau tahu, kau dengar tu. Ya, macam tu. Tak adalah nanti, tapi bukan itu tajuk dia. Tak, saya tanya tadi, bahagia letak kat mana? Orang perempuan kebanyakan jawab bahagia letak kat hati. Betul. Tapi cuma kita terlupa. Daripada hati tu dia merayap naik kat mata. Mata sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Langsung tak bahagia. Kau tengok orang kereta besar, kenapa bang kita tak ada kereta besar macam tu? Bang. Orang sebelah kan. Bang. Aduh, dia bercuti kat mana?